Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftahna ababal khairat wa ftahna ababal ilm wa ababal jannah. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Rabbana zidna ilma ya rahimin. Alhamdulillah kita boleh meneruskan lagi perbincangan dari berbanyak kitab Al-Kabair ini, dan insyaAllah pada petang ini saya pilih tajuk Al-Kabir As-Sadisah, iaitu dosa besar yang ke-6, iftar yaum min Ramadan bila uzrin, ini berbuka puasa di Ramadan tanpa uzur, atau tidak berpuasa di Ramadan tanpa uzur. Hukum meninggalkan puasa puasa Ramadan maknanya tanpa uzur, bila uzur. Seperti kawan yang lain, bila bicara soal Ramadan pasti tak lupa ayat Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya allazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah mulakan wahai beriman, ya allazina amanu, seruan pada orang beriman. Jadi mengaku jelah, kamilah ya Allah. Allah menyeru, wahai orang beriman, ya na'am kami. Kutiba alaikumus shiyam, kutiba telah difardukan alaikumus shiyam pada kamu berpuasa. Kama kutiba, ini satu yang istimewa. Allah beritahu bahawa kutiba al-qiyam, kita berpuasa kama kutiba lilladzina qablikum, seperti umat sebelum dulu juga, la'allakum tattaqun, akan bertakwa. Saya nampak dua perkara yang menggembirakan ayat ini. Yang pertama, rukun Islam yang lain seperti solat misalnya sebagai imaduddin, tiang agama, fungsinya, peranannya atau maqasidnya adalah mencegah pelaku daripada kemaksiat. Inna solata tanha anil fahsya' munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah pelakunya, itu orang salat, daripada fahsya' munkar. Maksudnya salat yang khasyak lah. Kalau zakat pula, Allah firman, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta orang kaya itu, bagian zakat itu, zakat tutahhiruhum tuzakkihim biha, membersihkan jiwa mereka daripada sifat-sifat yang mazmumah, dan membersihkan juga harta daripada benda-benda yang haram. Itu zakat. Kalau haji pula, yashhadu manafi' lahum, yashhadu manafi', melihat, menyaksikan berbagai manfaat daripadanya, kesan sejarahnya, kesan perjuangan para anbiya-nya, dan berbagai-bagai di sana, melihat manusia yang berbagai-bagai bahasa, bangsa, warna kulit, manafi'. Tapi spesialnya as-siyam adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bertakwa. Takwa inilah yang nilai segala-galanya. In akramakum minallah atqakum. Yang paling mulia akramakum minallah atqakum. Yang paling mulia atqakum. Maka puasa sebagai tunjang induk yang kokoh, yang kuat, sebagai insan muttaqin, jika puasa benar-benar sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Yang pertama, yang keduanya, Allah sebut kalimah kama kutiba allazina min qablikum. Maknanya kaum sebelumnya, umat sebelum juga berpuasa. Ini kita diberi peluang berpuasa macam mereka juga. Alangkah ruginya umat yang lain tidak berpuasa, tidak diberi peluang berpuasa. Yang sehebat itu ganjarannya. Alhamdulillah. Dan seluruhnya waktu yang sama, bahawa kita tidak merasa berat, tidak merasa terbeban, karena orang lain juga pernah melakukannya. Bukan menyusahkan, malah menggembirakan, karena orang juga lakukan. Mereka sudah dapat balasannya, mereka ganjarannya. Itu al-muttaqin, bertakwa. La'allakum tattaqun. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Kita diberi peluang, maka kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Minta sampai Ramadan, minta sampai pada Ramadan lagi. Dah puasa Ramadan lepas, hanya berapa hari nak puasa, sampai ya Allah Ramadan, kami akan beramal dengan sebaik-baik amalan, dengan sebaik-baik siyam, sebaik-baik qiyam. Moga-moga betul kita dan dapat kita buktikan yang betul. Dan saya ada hadis sahihain Nabi, Sahih Bukhari Muslim,
tentang puasa ini, di mana an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul bunyi Islam ala khams syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Nabi SAW menyusun atur yang terbaik. Islam terbina atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatain, bersyahadah. Itu syahadah bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu. Yang kedua, iqamus salah, dirikan solat. Tiga, ita'uz zakah, tunaikan zakat. Yang keempat, hajjul bait. Yang kelima, shaum Ramadan. Ada hadis disebut shaum Ramadan. Yang keempat, hajjul bait. Yang kelima, tak masalah itu. Yang pentingnya shaum Ramadan itu tersebut cara tepat, cara jelas dalam susunan rukun Islam. Alhamdulillah, jelas, tidak ada khilaf lagi lah, maknanya gitu kan. Syukur kepada Allah. Dan satu perkara yang lain dalam hadis-hadis yang banyak menyebutkan bahawa yang as-salawatul khamsa wal jum'ah bainal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna majnab al-kabair. Solat 5 waktu. Sekarang tadi kita solat zuhur, sekarang nanti asar, nanti maghrib, nanti asya, nanti subuh, nanti zuhur lagi, nanti asar lagi, jika Allah panjang umur kita. Yang pastinya selalu dilakukan. Di antara subuh dengan zuhur itu kafarat dzunub, Allah ampun dosa-dosa kita. 3 solat. Daripada zuhur ke asar, Allah ampun dosa-dosa kita. Daripada asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak putarannya. Tidak seketika, tidak satu masa kita berdosa. Bila dosa dihapus dengan sebab solat kita 5 waktu yang khusyuk, yang kena Allah SWT. Satu yang keduanya, wal jum'atu ila jum'ah, Jumaat ke Jumaat. Sekarang musim Covid ini kita tak semua dapat solat Jumaat, sebab masjid terhad ada yang sekian-sekian jumlah saja, ada ikut kapasiti. Maknanya tak dulu tak pernah tinggal Jumaat, tidak pernah solat tinggal Jumaat. Sekarang terpaksa tinggal sebab masjid penuh. Allah alam, kita harap Allah ampunkan dosa-dosa kita, kerana kita tidak pergi bukan kerana sengaja, kerana terhalang ataupun itu undang-undangnya begitu. Kita tegah begitu sebab untuk menjaga keselamatan, insya-Allah. Baik. Dan Jumaat ke Jumaat, Jumaat lepas dan Jumaat besok, dosa-dosa yang kita lakukan daripada Jumaat ke besoknya terhapus dengan solat Jumaat. Oh, besok bentar lagi, tapi yang lepasnya, sebelumnya. Ya, Jumaat solat 5 waktu dengan solat Jumaat dengan Jumaat, dan Ramadan ila Ramadan. Ramadan terlepas kata kita ini akan datang, insya-Allah. Terhapus dosa-dosa satu Ramadan itu. Oh, belum tahu lagi sampai besok, sampai Jumaat Ramadan, baru hari lagi. Tapi orang dulu-dulunya, maknanya sentiasa Allah maafkan dosa kita sebab amalan yang Allah berikan dengan rahmatnya, dengan sifat pengampunannya. Daripada mana? Semayang 5 waktu, satu Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, semuanya Allah berdosa. Ini peluang cukup baik Allah berdosa hamba-hambanya. Tapi syaratnya dosa-dosa itu as-saghair, dosa kecil, bukan dosa besar. Kabair tidak terampun dengan amalan-amalan begitu, melainkan dengan taubatan nasuha. Kalau dosa itu dengan makhluk, maka dijumpa makhluk itu sendiri. Dengan manusia kita akan lakukan dosa, dia minta maaf dari dia. Kalau binatang juga berdosa, kita menghina binatang, menceraki binatang, menzalimi binatang, minta ampun sebab Allah ampun dosa kita. Jangan menghina siapa pun, hatta binatang. Kalau binatang bila bagi minta ampun dan minta maaf, hanya Allah mengampuni, dan maka setelah itu jauhkan daripada perkara-perkara yang menyebabkan berdosa. Berazam sesungguh untuk melakukan Ramadan yang terbaik tahun ini, insya-Allah. Ramadan puasa dia tidak sama solat. Solat bagi orang laki-laki tidak uzur, tidak excuse, mesti sembahyang, mau tidak mau. Tidak boleh qiyaman qu'udan, boleh junubihim. Tak boleh berdiri, duduk, boleh mengiring, boleh berbagai-bagai, hingga isyarat pun. Jika tidak mampu lagi, tidak berkuasa lagi, selagi ada akal berfikir. Begitu. Kecuali wanita yang ma'zurah, yang keuzuran yang ditentukan begitu. Tapi puasa boleh ganti pada hari lain. Orang sakit, maridan, atau musafir, orang safarin, fa'iddat min ayyam ukhra, ganti pada hari lain.
Ramadan ni tak sempurna. Sebab kita berpuasa, kita batal puasa, membatalkan puasa. Mungkin batal itu dengan sengaja, atau dengan diharuskan kerana musafir, atau kerana sakit. Apa Nabi kata? Apa sabda Nabi? Man aftara yawman min Ramadan min ghairi uzrin wala rukhsatin lam yaqdihi shaumud dahri walau shamahu. Nah, ini ingat ya. Di sini walaupun hujah tidak kuat dari segi sanad dan sebagainya, tapi dia sangat ambil pegang sebagai motivasi untuk beramal dan tidak bertangan dengan hadis yang lain. Maknanya man afdal yauman, siapa yang berbuka puasa satu hari min Ramadan, daripada Ramadan, min ghairi azan, tanpa uzur, tidak ada rukhsah, lam yaqdi yaumul dahri walau shamahu, tidak akan sama puasanya kalau dia puasa. Semua hidup sehari berpuasa, tinggal puasa dengan sengaja, dia puasa semua hidup, tak sama puasa satu hari dalam Ramadan. Itu besarnya pahala berpuasa Ramadan. Tentunya yang lebih besar lagi adalah mentaati perintah Allah Ta'ala. Mentaati perintah Allah lebih besar daripada segala-galanya. Ya, besar pahalanya, tak nafikan, tak janjikan. Amalan Allah sebutkan berapa ganjaran. Tapi puasa, li aku yang bagi sendiri. Wa ana ajzi bihi, aku bagi sendiri. Maknanya besar pahala puasa. Tapi pada saya, yang besar itu kita tak nafikan. Kita mau yang besar terbaik. Tetapi yang besar itu adalah rida Allah. Yang lebih besar itu Allah rida kita. Yang besar itu adalah kita laksanakan perintah yang Allah perintah kepada kita. Itu yang lebih besar pada segala-galanya. Cuma seperti yang kita ulang-ulang setiap tahun, sabda Nabi sallallahu, man lam yada qaul az-zur wal amal bih falasillah hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, dusta, serta mengamalkannya, maka tidak berhajat, serta mengamalkannya, bermaksiatan sebagainya ni, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minuman. Dia tak ada pahala lah maknanya. Dia berpuasa, bersahur, berbuka, tak makan, tak minum sebagainya, tetapi qaul zur, perkataan kotor ini diteruskan. Qaul satu perkara, yang pertama bukan bentuk Alkitab, penulisan juga. Bentuk apa saja yang pada zur, maka satu merosakkan amalan. Ya, kita jangan berbincang soal perkara yang batal puasa. Badan kita lama, baru kita bahasa macam-macam batal puasa. Kita tahu semula hafal belakang. Dibincang berkali-kali soal batal puasa. Tetapi besar dari itulah batal pahala puasa. Tak batal puasa ikut syarat-syarat fiqahnya, tapi batal pahala puasa. Lebih besar dari itu lagi, kita lakukan perkara yang Allah larang. Maknanya kita Allah bertambah dosa lagi. Besar itu kalau kita lakukan tidak kena Allah, jadi mana munafik pula. Bahaya sangat. Maka sebab itu secara kontrol niat, kontrol perbuatan, kontrol perkataan, kontrol pemikiran, kontrol segalanya supaya tertumpu pada ibadah pada Allah SWT. Jadi eloklah kawan-kawan kita semualah yang celupar, yang kadang-kadang menghina orang itu, orang ini tanpa hak kebenaran. Maka sebab itu kita rentilah sebelum Allah panggil kita ke sana untuk jawab di mahsyar nanti. Kerana perkataan kita, perbuatan kita seluruhnya akan soal. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula. Kita tidak boleh lepas daripada tanggungjawab Allah Ta'ala nanti. Sabda Nabi yang lain yang berkaitan, laisa as-siyam minal akli wasyarbi, innama as-siyam minal lagbi warrafas. Puasa bukanlah hanya menahan diri pada makan dan minum saja. Tetapi puasa adalah dengan menahan diri pada perkataan yang melalaikan lucah. Bukan yang tak elok pun, tapi yang lara cukup untuk menghilangkan pahala puasa, untuk mengurangkan pahala ibadah kita. Cukup. Apalagi kalau perkara mengumpat atau melucah atau perkara yang tidak elok, atau perkara yang tak baik, yang buruk, sumpah keji dan sebagainya, sumpah sanah, maki hamun, waliyahzubillah,
cukup lelah perkara yang sia-sia. Itu ada kata-kata yang dia sebut-sebut untuk guru Muhammad dulu kata an-naum as-saim khair min ibadatul jahil. Tidur orang berpuasa itu saim lebih baik daripada amalan orang jahil. Ini kan bermasuk je kalau jadi alim, orang berpuasa tidur aja tidak. Kalau tidur banyak pahala, tidur pahala berganda, kenapa nak tidur? Tentulah mengejar pahala, mengejar redha Allah SWT. Ini maksudnya pada orang yang jaganya terus mengumpat, jaganya mengata sana, mengata sini, jaganya menilai buruk orang sebagainya. Itu tidur aja lebih baik. Tidak, bukan maksud tidur. Kita bukan tidur, kita bukan orang yang naimun, bukan naiman, bukan orang yang tidur, tapi kita adalah orang yang bekerja, beramal. Kita beramal sesungguhnya. Kita kata itu sekarang untuk memberi rangsangan bahawa jangan jaga kotor, jangan buang-buang masa. Daripada itu lebih tidur. Saya ulangi, bukan untuk tidur. Ramadan bukan untuk tidur. Qiyam dan siyam di Ramadan. Sudah sekali keperluan qailulah siang sedikit jika ada peluang, dan tidur malam untuk mendapat kekuatan untuk beribadah, bukan tidur untuk nyenyak dan sebagainya seterusnya. Sangat bimbang dalam soal amal apapun, berpuasa ke ibadah apapun, niat sangat penting. Kita bukan sekadar bincang soal niat malam pertama atau soal malam itu. Nawaitu Ramadan itu ya semua orang hafal. Tapi niat maksudnya puasa kenapa? Kenapa berpuasa? Karena orang main orang puasa. Kenapa puasa? Kerana nak berbuka bersama ramai. Kenapa berpuasa? Tidak. Jadi adat, jangan jadi adat ibadah itu. Kerana baik kita ingat, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu salat qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik menipu Allah. Sama mereka nipu dia sendiri. Mereka tak sembahyang. Mereka sembahyang kusala, malah malas. Untuk menunjuk manusia. Dia ingat Allah Ta'ala pun mereka sedikit. Berpuasa juga sama. Berpuasa tidak bukan Allah Ta'ala. Berpuasa kena ramai berpuasa. Kerana itu dan ini. Tidak. Puasa kena Allah. Bersolat kena Allah. Puasa kena Allah. Baca Quran kena Allah. Zikirkan Allah dan segala-galanya. Tidak pada yang lain. Pada Allah Ta'ala kita tumpu wajah dua jelati pada sama Allah. Jangan kesamping sikit pun niat kita niat puasa gitu kerana lain pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ayat lain yang kita ulangi bacaan juga, man shama ramadhan iman wa ihtisaban wa lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada riwayatin man qama ramadhan iman wa ihtisaban wa lahu ma taqaddama min dhanbi juga. Jadi yang pertama man shama ramadhan, yang kedua man qama ramadhan. Kedua-duanya syaratnya iman wa ihtisaban. Kedua-duanya ganjaran ialah wa lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi man shama Ramadan, man qama Ramadan. Shama Ramadan berpuasa, qama menghidupkan Ramadan. Dan khusus untuk malam maksudnya ya. Maknanya siang berpuasa, malam menekuni ibadah. Ya. Siang berpuasa, malam menekuni ibadah. Sebab kita malam siang ni kita bekerja dan sebagainya. Tapi bagi orang yang tidak bekerja, yang misalnya orang yang sakit, yang uzur tak mana-mana, tekunilah ibadah-ibadah. Khususnya soal zikrullah, soal membaca Quran dan sebagainya, bertasbih dan sebagainya. Tapi bagi anak orang yang sihat, bugar, yang bekerja dan sebagainya, mencari rezeki, teruskan itu lebih aula, lebih utama. Mencari rezeki di sehari. Jangan saya malam siang berpuasa terus tidur, malam beribadah, malam tidur lagi. Tidak. Jadi kita siang bekerja kuat untuk mencari rezeki. Fursanul lail, rubanul lail sabul nahar. Rubanul lail, waktu malam sebagai rohban, berahib, sebagai ilmuwan, sebagai abid. Di siang hari terus bekerja sebagai seorang tentera cergas. Jadi hadis ini menyebabkan dua perkara, sama dan qama. Satu perkara saya ingat juga bahawa satu hadis ulang-ulangi. Saya tengah soal tajuknya asalnya adalah berdosa besar orang tinggal puasa. Tapi yang berpuasa ni masalahnya. Yang tinggal puasa jelas berdosa besar. Menafikan kewajipan puasa boleh buat syirik, buat pada kufur. Seulang, meninggalkan puasa itu dosa besar. Menafik kewajipan berpuasa itu buat pada kufur. Yang meninggal puasa, yang berpuasa ni yang satu perkara lain itu, yang puasa tidak ada pahala. Yang puasa dia jadi syirik berbagai-bagai, kena kontrol niat tadi tu kan.
Rubba shaimin laysa min as-saimi illa al-ju'. Beramai yang berpuasa tidak ada pahala puasa pun melainkan lapar. Rubba qaimin laysa min qiyamihi illa sahr. Beramai qiyamul lail, berjaga malam dengan solat, dengan zikir, dengan tilawah sebanyak, tapi tak ada apa-apa melainkan sahar. Sekali lagi, fokus paling pertamanya niat ikhlas yang ikut syariat. Kalau puasa tidak ikut syariat, tidak ada pahala. Qiyamul lail ikut-ikutan tak pahala. Maka pastikan belajar ilmu untuk berpuasa, belajar ilmu untuk qiyam, belajar ilmu untuk zikir, bukan ikut-ikutan. Ilmu itu imam kita dalam amal. Saya ulangi, ilmu itu imam kita dalam amalan. Amalnya makmum. Macam kita ikut ilmu. Ilmu yang kita ambil sumber yang pasti, sumber yang benar, Al-Quran, As-Sunnah, daripada ijma' ulama dan qiyas. Guru-guru yang pasti, guru-guru yang benar-benar kita yakini keilmuannya, asal pelajarannya, guru-gurunya lebih baik. Jadi jangan sampai kita shaim, qiyam tetapi tidak ada pahala mereka lapar dan dahaga. Yang jadi sampai orang qiyam tapi tidak ada pahala mereka penat. Ada pengisian penting Ramadan yang masyhur sangat-sangatnya ialah mereka sunat berinfak, bersedekah. Masya Allah, satu perkara yang paling mudah buat. Tidak perlu jaga malam, tidak perlu berlapar dahaga. Selain pada untuk berpuasa hanya sebulan dan setahun itu, infak juga baik. Nabi SAW seorang yang dermawan, seorang yang sangat pemurah, dan pemurahnya Nabi Ramadan lebih pada bulan lain. Kalau laju ribut itu lebih laju lagi pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita? Kaifa nahnu, bagaimana kita? Ya, dulunya kita ke masjid, orang lelaki masjid, masuk lantung RM1. Ramadan bagi lagi RM5, RM10. Dulu kita bagi gerakan Islam, jemaah Islam pada yang kita ada dalam konteks kita dalam wadah, dalam abim, dalam PKM dan yang lain juga. Kalau dulu yang kita sebulan kita RM1,000, sekarang naik RM2,000, RM3,000, RM4,000. Jika perlu, jika mampu. Tapi kemampuan ini mesti diusahakan. Bukan jika mampu ikut tunggu rezeki, tunggulah kalau ada peluang. Tidak, ini usahakan. Seperti mana orang nak pergi Mekah, dia kena usahakan daftar tabung haji dengan bayar mukadimah sekian. Kemudian simpan tiap bulan satu masa sampaikan haji. Tapi tunggulah pergi Mekah haji, tunggu sampai serut, tak boleh. Sama juga kalau kita nak keluar zakat, jangan tunggu banyak duit, simpan duit sampai dapat keluar zakat. Kalau tak dapat keluar zakat, dapat niatnya. Kalau dulu RM4,000 dah dapat keluar zakat, simpan duit simpanan. Sekarang saya ingat lebih RM20,000 sebab sekian, sebab dia ikut agama, tak apalah. Kalau sampai, saya tunaikan. Sama juga soal puasa ke apa saja pun kena usahakan untuk terbaik. Okey, yang pertama kita puasa terbaik. Ramadan hak dia kena bagi. Itu Ramadan itu dia fardukan puasa. Ramadan fardukan puasa, maka itu hak dia utama berikan puasa yang sempurnanya. Bukan puasa awam, bukan puasa tapi puasa yang special, khawasul khawas. Puasa nabi-nabi kalau mampu, kalau boleh. Kita harap gitu. Gitu. Kalau Quran kita dah baca, alhamdulillah, masya-Allah. Berikan hak dia sebab Quran turun pada Ramadan. Saya ulangi, Ramadan fardukan puasa. Kita berikan hak dia sesempurnanya. Ramadan juga turunkan Quran, berikan hak sesempurnanya baca Quran. Cuma baca Quran ni telah menjadi kelaziman atau keadat kita. Masjid baca bentuk tadarruh, masya-Allah baik. Betulkan niat kita buatkan Allah, betulkan niat kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betulkan niat kita baca bukan untuk habiskan mengkhatam Quran, tetapi nak memperelokkan dan untuk mendalami isi kandungannya dan beramal semaksimalnya dan nak menyampaikan pada orang lain. Itu baru insya-Allah lebih sempurna daripada dulu. Kalau dulu hanya sekadar baca untuk khatam, alhamdulillah syukur, alhamdulillah tidak nafikan itu baik, tetapi tingkatkan dengan memperelokkan, mentahsinkan bacaan kita dengan berguru pada kawan yang lebih baik bacaan kita dan mendalami ilmu di dalamnya, arahan dan penegahan dalam Quran itu untuk bertekad untuk maksimum mengamalkannya, yang diperintahkan, meninggalkan dilarangkan, dan lebih dari itu untuk menyampaikan pada orang lain. Itu baca Quran tahun ini insya-Allah taala. Dan tadabbur Quran itu satu yang dituntut. Asal mencabar manusia ini hamba yang baca Quran tapi tidak sampai ke hatinya. Amalakum afaluha atau hati tak terkunci, tak ada tadabbur.
tadabbur, ambillah sepanjang Ramadan ini satu ayat katakan. Saya selalu mengulang-ulang ayat ini, bukan makna tidak ada yang lain. Cuma ulang-ulang ayat ini kerana ayat yang paling mudah dihafal, semua orang hafal. Surah-surah pendek, allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsu anna malahu akhladah. Pendek. Surah hafal. Surah juz'u amma. Kalau dalam Melayu panggil bagian ayat lazim. Allazi jama'a, iaitu orang jama'a menghimpunkan apa dia? Mal, harta benda. Wa 'addadahu, dan menghitung-hitungnya. 1,000, 10,000, 1 juta sekian. Yahsabu anna ma akhta, dia menyangka hartakan berapa ramai kawan-kawan kita yang telah pergi tak bawa apa-apa pun, memang tak siapa yang bawa, kalau bawa pun apa faedahnya. Misal tak kita buat duit pun, duit RM Malaysia tak laku tempat lain, tapi tak berdunia boleh tukar dengan rial Saudi, dengan dolar dan sebagainya. Tapi amalan kita yang diterima nanti tak, bukan duit, bukan harta benda. Dengan harta benda itu jadikan amalan. Kita tak, yalah, kita tak nafikan orang kaya, dan pastinya orang miskin pun ramai. Kita tak nafikan memang orang miskin ramai, memang itu fitrah dunia, orang miskin kaya. Tetapi yang kaya ini jangan sampai dah nak mati baru, ya Allah akhidna ajran qarib la saddaqa wa min salihin, ya Allah tambah nama aku sini sedekah. Jangan sampai ke itu. Sekaranglah masanya untuk infak. Kemudian menang dengan api neraka. Walau kalau Nabi walau sejid tamar, bagi miskin tamar cukuplah. Tapi yang banyak, jangan sampai dah mati, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sunna mungkinun. Jangan sampai gitu. Dah mati dah. Bau ya Allah, kembalikan kemudian beramal semula. Akhirnya ya laitani kuntu turuba, tak ada faedah lagi dah. Jadi tak, ya Allah, jadi tanah lebih baik. Sekarang kita pijak tanah. Jadi maknanya kita masih ada ruang untuk muhasabah, ruang untuk berfikir untuk yang lebih benar ni, betul, supaya jalan kita betul menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit dan singkatkan bahawa ada kelonggaran bagi orang yang berpuasa ini, yang dia boleh meninggalkan puasa, maknanya dia berpuasa dengan musafir. Tapi ingat, seorang yang musafir lebih pada 2 melahalah dengan tujuan yang baik, dia boleh berbuka puasa. Namun saya ulangi lagi, kalau sengaja bagi itu walaupun ganti tak sama puasa Ramadan. Satu yang pertama, yang keduanya tidak semudah itu. Kalau dia makan tengah khalayak ramai, tidak salah sebab dia musafir, tapi salah dari segi makan khalayak ramai. Salah dari segi menjadi sangka buruk, orang mensangka buruk pada dia. Jauhkan daripada faham. Maka elokkan. Kalau pun tidak berpuasa, jangan sampai menunjuk pada orang yang dia tidak berpuasa. Saya fikir itu yang dapat disampaikan petang ini. Moga-moga kita mendapat sedikit manfaat padanya. Yang amat penting, yang terpenting adalah berpuasalah kerana Allah Ta'ala. Usaha sebaik-baik mungkin segi amalan, bersahurnya, berbukanya, pengisian siang hari dan malamnya. Dan jika kita mampu untuk infaklah di bulan ini. Carilah aulawiyatnya di mana. Kita lakukan yang terbaik. Untuk dalam konteks wadah yang sama ini, kita perlukan uang banyak untuk bina tempat-tempat untuk bergerak, untuk bekerja. Orang beli 2 tanah kan sendiri dekat sebelah dengan studio ini pun ada 2 tanah, dah kita tekad untuk beli pada sahabat, pada wadah, khususnya juga anak-anak Abim. Juga PKM beritahu ya, ibu ayah yang punya uang, punya harta, berilah berkorban untuk ini. Di antaranya, bukan saya satunya, yang antaranya korbankan tempat tinggal, tempat dakwah, tempat gerakan, tempat pekerjaan penting. Jangan sampai selama-lama kita menumpang pada orang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.